Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kita pada hari ini, boleh sama-sama rujuk buku teks muka surat 154 hingga 155 ya. Dalam bidang sirah atas tajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuknya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dan fikirkan. Baik. Kita lihat di papan putih ni. Tertulis kursus pendakwah cilik. Kemudian adanya pertanyaan di sini, siapakah pendakwah? Siapakah pendakwah? Maka kita masuk muka surat 155 untuk menerangkan pertanyaan tadi. Ya. Okey, maksud dakwah. Maksud dakwah. Dengar betul-betul atau boleh ikut sama-sama bacaan daripada Ustaz. Kenapa? Kerana selepas pada ini, Ustaz nak kamu jawab ada beberapa soalan berkaitan apa yang kita baca. Okay, dengar betul-betul. Maksud dakwah. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya urus setia. Misi dakwah perkampungan orang asli. Pada hari ini, saya akan menerangkan cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka saya ingatkan bahawa dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta kembali ke jalan yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun. Baginda berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Tahukah anda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan pelbagai cara. Dakwah secara lisan. Apa dia? Bentuknya? Bentuk secara lisan. Pertama, nasihat. Kedua, tazkirah. Ketiga, dialog. Keempat, bercerita. Dan yang kelima, berdebat. Manakala dakwah secara perbuatan, Nabi gunakan dengan cara ziarah, memberikan hadiah, mengutuskan surat, menghantar utusan, berakhlak mulia. Baik, kita perhatikan di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sulit berpusat di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu an. Baik, setelah kita mendengar
cerita di atas tadi, sebagai pengukuhan, Ustaz nak kamu cuba cari jawapan berkaitan soalan-soalan di bawah ni. Yang pertama, apakah maksud dakwah? Kamu tulis dalam tulisan Rumi je, ataupun jawapannya dalam tulisan Rumi saja. Apakah maksud dakwah? Ada kat sini tadi. Maksud dakwah apa dia? Ni. Kat sini tadi. Dakwah bermaksud, nampak sini. Dari sini hingga sini. Ini maksud dakwah. Kemudian, senaraikan cara Nabi berdakwah secara lisan. Secara lisan yang mana? Ni dia. Dakwah secara lisan. Ni. Kita baca tadi ada 5. Tulis 5 tu. Kemudian, soalan yang ketiga, senaraikan cara Nabi berdakwah secara perbuatan. Yang mana? Dakwah Nabi secara perbuatan yang ni. Kamu salin juga. Ada 5 ni. Kemudian, setelah kamu menyalin, ada tugasan lain. Ni dia. Apa yang perlu kamu buat? Apa dia? Hafaz. Hafaz apa? Pertama, maksud dakwah yang kita dah salin atas tadi. Kemudian yang kedua, 3 je. Ustaz nak 3 je cara berdakwah Nabi secara lisan. Kamu pilih. Dari 5 tadi, kamu pilih 3 saja. Contoh. Untuk kamu hafal. Begitu juga. Ustaz nak 3 saja cara berdakwah secara perbuatan. Yang ni. Perbuatan yang ni. Ustaz nak kamu pilih 3 saja. Untuk kamu hafal. Kamu hafal maksud dakwah dan 3 cara dakwah Nabi secara lisan serta dakwah Nabi secara perbuatan. Itu saja. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terlupa, kamu tulis dalam buku tulis ulum ya. Buku tulis ulum. Guna buku tulis ulum. Ulumul syariah. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.